Ayolah tuan-tuan, kita hidup memaafkan. Tirulah peribadi manusia-manusia hebat yang pernah memaafkan orang yang buat kesilapan yang lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Kita mungkin tak maafkan orang, mungkin orang tu tipu duit kita aja. Tipu duit kita, tapi kita okey lagi lah. Walaupun duit dah habis puluh ribu melabur, dia tipu kita, kita tak nak maafkan dia, tapi kita tak adalah susah. Ada orang lebih teruk kena daripada kita. Sebab itu dalam nak memaafkan, kita kena cari contoh terbaik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah tanya, ayajizu ahadukum ayyakuna ka abi Damdam? Nabi tanya, kamu semua ni, Nabi tanya ke sahabat, kamu semua nak tak jadi seperti Abu Damdam? Sahabat tanya, siapa? Abu Damdam. Man Abu Damdam ya Rasulullah? Ya Rasul, Abu Damdam ni siapa Kami tak kenal. Abu Damdam. Tuan-tuan kenal Abu Damdam? Tak pernah dengar. Kata Nabi, kana idza asbaha qala Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa 'irdi laka fala yashtumu man syatamahu wa la yadhlimu man zalamahu wa la yadribu man darabahu. Kata Nabi, Abu Damdam ni orang lama kita tak sempat dengan dia. Dia ni setiap pagi dia keluar daripada rumah, dia akan berdoa, ya Allah, aku pertaruhkan diriku padamu ya Allah, dan aku letakkan marwah dan harga diriku ku gantungkan pada engkau ya Allah. Aku tak mencela orang yang mencela aku takkan zalim kepada orang yang menzalimi aku, dan aku takkan pukul orang yang memukul aku. Ini hadis riwayat Abu Daud. Maka kata Nabi, korang semua kena ikut perangai Abu Damdam ini. Tak pernah ada dendam dengan orang. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak bercerita tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik untuk kita nak tiru dalam soal memaafkan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ni tuan-tuan, dia boleh memaafkan kesalahan musuh-musuh dia. Dia boleh memaafkan kesalahan sahabat-sahabat dia. Ni kita tak lama lagi nak raya. Tak lama lagi nak raya. Sabtu depan nak tengok anak bulan. Lepas tu nak nyambut raya lagi. Jadi musim-musim nak beraya ni, WhatsApp kita, Facebook kita, banyaklah berita-berita lalu dekat wall macam-macam. Orang ni bergaduh dengan ni, orang ni bergaduh dengan ni, orang bergaduh ni. Susah kita nak bawakan satu budaya, jomlah maafkan. Let bygone be bygone. Orang tu pernah dia buat silap, dia pun dah insaf, bertobat, kita maafkanlah dia. Dalam kamus politik tak ada. Sekali kau buat salah, sampai kiamat lah kau masuk neraka. Tak ada. Maafkan, no. Maaf ni susah. Sebab hanya orang ihsan je boleh maafkan orang. Nabi kita dia boleh maafkan. Padahal Nabi dikhianati oleh musuhnya teruk daripada yang kita hadapi. Pertama kita tengok, bayangkanlah tuan-tuan, Nabi ni terpaksa meninggalkan kampung halaman dia. Tuan-tuan pun di sini bukan semua orang Selangor, bukan semua orang Sungai Buloh. Tapi tuan-tuan datang ke sini bukan kerana dihalau daripada Kota Baru, halau daripada Ipoh, tak ada. Tuan-tuan nak mencari kehidupan yang lebih baik lagi saja. Bukan dihalau. Nabi kita dihalau. Dan Mekah ini dia homogeneous. Yang duduk dalam Mekah ni semua saudara. Jadi Nabi kecil hati sangat sebab yang khianat dia adalah saudara mara dia sendiri. Macam Madinah, cosmopolitan, bandar bercampur macam Kuala Lumpur, bercampur bangsa, kaum macam-macam. Tapi Mekah saudara semua. Jadi bila Nabi diperlakukan begitu, dia kecil hati betul. Sampai peringkat dia dihalau daripada Taif. Dakwah di Mekah dah tak boleh. Permit tak ada. Padahal yang menghalang tu semua saudara dia. Abu Lahab. Abu Lahab pak saudara dia. Abu Jahal saudara dia. Abu Sufyan sepupu dia. Tak sakit jiwa tuan-tuan. Saudara semua.
Kemudian dah tak boleh, Abu Talib dah meninggal, semua dah asal parang. Kau jaga Muhammad, kau punya abang long kawasan dah tak ada. Siapa boleh protect kau sekarang? Siapa kau punya tiger sekarang? Jadi punya tiger dah tak ada. Nabi cari port baru, Taif. Taif ni sejam setengah lah daripada Mekah. Ini ramai yang pernah sampai ke Taif. Sekarang ni orang umrah dah banyak package pergi Taif. Baguslah pergi Taif. Tapi saya tanya, pergi Taif program apa? Tak ada apa Ustaz, beli minyak wangi dengan naik roller coaster. La ilaha illallah. Kalau itu baik pergi Genting Islandnya. Dia sejuk. Taif ni sejuk. Taif ni dia kampung moyang Nabi. Maknanya Nabi bukan pergi tempat asing. Nabi dalam riwayat disebut dia pergi ke Taif dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan Taif ni bukanlah kampung orang, kampung moyang dia. Moyang dia nama Atikah. Atikah ni isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf. Nabi kan nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Hashim bin Abdul Manaf, moyang Nabi, isterinya nama Atikah. Jadi Taif itu adalah kampung moyang dia. Macam kita lah, mungkin dah duduk Selangor, tapi moyang kita mungkin ada di Negeri Sembilan, ada di Pilah, ada di Seri Melanti. Kampung moyang kita. Kita pun balik lah, walaupun kita dah duduk Selangor lama, balik ke kampung moyang kita. Kita pun tahu kita asal daripada suku Tiga Batu, Lubuk Kepung. Sebutlah apa suku-suku yang kita ada. Tapi orang boleh bantai lagi kita balik. Kita akan sedih. Sedih dia lain lah. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah tanya kepada Nabi, hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika min yaumi Uhudin. Ya Rasul, ada tak satu hari yang lebih berat engkau pernah hadapi kalau nak dibandingkan dengan perang Uhud? Tuan-tuan, perang Uhud ni dah teruk dah. Dalam banyak-banyak peperangan yang Nabi sertai, perang Uhud mencatatkan rekod yang tak menyeronokkan. Apa sebab? Uhud, dalam peperangan itu 70 orang sahabat Nabi terbunuh ataupun korban. Dan Nabi sendiri julung-julung kali cedera yang agak parah di dalam perang Uhud. Apabila Utbah bin Abi Waqqas, dia tengok pertahanan orang Islam dah berpecah, dia pun buat serangan. Dia langgar kawalan rapat, dia bawa seketul batu, dia baling batu macam batu bata tu agaknya, kena tepat dekat muka Nabi. Tapi itu jam orang pakai topi besi perang. Jadi bila batu tu kena pada muka Nabi, topi besi tu pecah, menyebabkan gigi Nabi tercabut. Kata sahabat, wa kusirat raba'iyatuhu yawma idzin wa juriha waj'ahu wa kusirat baydatu ala ra'sihi. Kata sahabat, pada waktu itu ketika dibaling dengan batu, besi itu pecah, ada serpih tertusuk ke dalam pipi, gigi kacip Nabi tercabut, mukanya terluka, topi besinya retak. Sahabat cerita, sehingga kan akhazat qit'atan min hasirin fa ahraqatha wa asqatha fastamsakat dam. Yang sempat berlari menolong Nabi anaknya Fatimah. Fatimah dia jaga hospital lah, hospital Medan. Bila dah berlaku cedera, Fatimah berlari, tengok ayahnya dah luka parah, dia ambil potongan tikar, dia bakar. Kemudian dia ambil yang cair itu, kemudian dia tampal pada luka Nabi untuk stop bleeding. Ini hadis riwayat Bukhari. Artinya agak teruk perang ketika itu. Jadi Aisyah ni, dia ambil kesempatan tanya, ya Rasul, perang Uhud tu dah teruk dah, ada tak lebih teruk daripada perang Uhud? Kata Nabi, ada. Ada lagi, itu kan lagi teruk. Kata Nabi, itu tak ada hal, sikit punya barang, tak ada masalah. Ada lagi teruk? Ada. Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Kata Nabi, aku telah mengalami penderitaan yang lebih teruk yang pernah dilakukan oleh kaumku, iaitu ketika aku di Taif, yang mana Nabi dihina, dicaci, dibaling sampai berdarah.
ketika di Taif. Aisyah pun pelik, Taif mana ada kematian? Mana ada kematian di Taif? Itu hanya luka-luka saja, apa masalahnya? Kata Nabi, aku ketika perang Uhud, lepas round pertama kita kalah, lepas tu kita kumpul balik kekuatan, second round kita menang. Walaupun kita ramai yang meninggal, tapi aku masih boleh kumpul sahabat, masih boleh buat mesyuarat lagi. Artinya negara Islam masih ada. Masih ada. Menteri-menterinya masih ada. Walaupun caretaker tak caretaker, tetap ada kerajaan. Tapi masa peristiwa Taif, kata dia, wa ana mahmumun ala wajhi. Aku begitu sedih memikirkan, kalau hari ini aku tak dapat dakwahkan orang Taif, aku tak tahu nak bawa Islam ni pergi mana lagi. Mana aku nak bawa Islam? Perang Uhud, walaupun kita mula kalah, lepas tu kita menang, tapi masih ada kerajaan. Masih boleh memerintah, boleh buat dasar, boleh keluar bajet, masih lagi boleh. Tapi masa Taif, aku tak tahu ke mana nak dibawa Islam ini. Sehingga kata Nabi, aku berjalan sambil berfikir dalam keadaan sakit. Dalam riwayat disebut, falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib. Aku berjalan ni dalam keadaan runsing, sampai aku tak tahu aku kat mana. Sedar-sedar dah ada di Qarnus Sa'alib. Sekarang ni kita panggil Qarnul Manazil. Semasa di situ telah berlaku satu peristiwa. Apakah peristiwa yang berlaku di Qarnul Manazil? Yang ini saya akan terangkan kemudian, kerana kita nak memberi laluan dulu kepada azan isyak yang akan berkumandang selepas ini. Sempatlah Bilal buat persiapan. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung tajuk ceramah kita pada malam ini. Mohon izin untuk kita lewatkan sedikit saja pelaksanaan solat fardu isyak, untuk kita sambung bercerita tentang apa yang boleh kita ikut Nabi. Malam ini kita fokuskan kepada salah satunya adalah sifat pemaaf. Pemaaf. Tadi kita bercerita sebelum kita berhenti untuk azan, Nabi pernah dapat penghinaan yang teruk oleh saudara-saudara dia sendiri ketika di Taif. Yang mana ketika Nabi turun daripada Taif itu, Nabi berada dalam keadaan yang sangat bersedih. Tiba-tiba Nabi bercerita, fa iza ana bi sahabatin qad azallatni fa nazartu fa iza fiha Jibril. Sedang aku jalan pening memikir, tiba-tiba aku nampak ada awan yang menaungi aku. Bila aku perhati lama-lama, oh ada Jibril di situ. Jibril pun datang. Kemudian faqala inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka wa maraddu alaika. Jibril kata kepada Nabi, ya Rasul, Allah mendengar semua percakapan kaum kau dan apa yang mereka tolak, ajaran-ajaran dan ajakan daripada engkau. Maka kata Jibril, wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Maka ya Rasulullah, aku bawakan bersama aku ada satu lagi malaikat, malakal jibal. Ini malaikat penjaga gunung. Ada malaikat rupanya jaga gunung. Jadi ini malaikat, kata Jibril, Tuhan nak suruh dia buat apa, semua dia boleh buat. Semua boleh buat, tak ada masalah. Kemudian Nabi cerita, fanadani malakul jibal. Datang malaikat bukit, malaikat gunung bagi salam. Fasallama alayya. Dia bagi salam pada Nabi. Summa qala ya Muhammad. Wahai Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihim akhsyabain. Ya Muhammad, kalau Tuhan nak kami angkat gunung, dua gunung kami timpakan pada orang Taif, sekarang pun saya boleh buat. Kata malaikat bukit ini. Dia guna istilah al-akhsyabain. Akhsyabain ni dua gunung atau bukit yang ada di Mekah. Pertama Jabal Qubis. Dulunya gunung, dah kecil, dah tinggal, dah jadi istana tetamu kerajaan Saudi lah, dekat dengan Safa. Lepas tu lagi gunung Qu'ayqi'an, ni pun dah tak ada lah,
dah rata dah dekat dengan kawasan Marwah. 2 bukit ni kata malaikat saya boleh ambil, saya boleh timpa atas Taif. Apa respon Nabi kita? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim mimman ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Nabi kata, tak apalah wahai malaikat bukit, saya doakan supaya keturunan orang-orang Taif ini satu hari esok akan tetap sembah Allah dan tidak sekutukan Allah dengan apa pun. Hadis Bukhari Muslim. Mungkin bagi tuan-tuan yang mendengar cerita ini, biasalah ustaz, apa yang peliknya? Nabi memang pemaaf. Dah, Nabi kita je pemaaf gitu. Maaf, bukan membawang. Nabi-nabi lain ada tak macam tu? Tak ada. Bukan kita nak mengata Nabi lain tak bagus. Segan juga kita tadi imam dah baca apa tu, tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dhum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayatna bi ruhil qudus. Panjang pula ayatnya tadi. Allah Taala dia ada nabi ni, dia beza-bezakan dia punya kelebihan dia. Kelebihan nabi kita, dia lembut hati. Kalau kita ambil contoh nabi lain, nabi lain tuan-tuan, asal kau samsing je azab turun lah. Kau samsing je azab. Engkau lawan aku, azab. Nabi kita tak ada. Malaikat offer, aku empat dengan gunung lah. Oh, tak apa, no. Relax. Ni Nabi kita. Saya ambil contoh Nabi Nuh. Kan orang kata, ustaz ni ngumpat-ngumpat Nabi Nuh ni, jangan ustaz, berdosa bukan ngumpat. Ini kita cerita apa yang Allah rekodkan dalam Quran. Dalam Quran Allah cerita ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, tak ramai orang yang mahu beriman. Tak ramai orang dengar cakap Nabi Nuh. Bayang Nabi Nuh dakwah 950 tahun, yang naik kapal dengan dia tak sampai 40. Yang 40 tu bukan semuanya orang. Rimau, gajah, zirapah, itu je naik ramai. Jadi dia rasa, apa benda dia orang ni? Aku dah buat program kat 1000 tahun, banyak ni je penghasilan. Maka ketika itu Allah rekodkan, wa qala nuhu rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafara. Apa doa Nabi Nuh? Allah Ta'ala rekodkan, wahai Tuhan, selepas dakwah dia ditolak, wahai Tuhan, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu hidup di atas bumi ini. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan sesatkan pula orang lain, dan mereka akan melahirkan pula anak-anak yang juga akan buat maksiat dan juga akan kafir. Surah Nuh ayat 26 sampai 27. Beza tak dengan Nabi kita? Beza. Ni bukan nak merendahkan Nabi Nuh dah. Nabi Nuh ni kita tabis spring tuan-tuan. Dia walaupun dia adalah tak sehebat Nabi kita, tapi pada sisi Allah dia tetap Nabi yang terbaik. Sebab dia ulul azmi. Dia ulul azmi, Nabi kita, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Timbul soalan, kenapa Nabi Nuh walaupun dia punya downline, kita panggil downline lah, penghasilan dia tak sepadan dengan usaha dia, tapi kenapa Allah letakkan dia sebagai ulul azmi? Sebab ingat, Allah tidak pernah mengukur hasil. Allah menilai usaha kita. Macam contoh, kadang kami yang jaga masjid, kadang Jabatan Agama, JAKIM ke siapa, dia buat penilaian masjid. Dia kata ni masjid ni buat program apa, orang tak ramai. Ni banyak kosong-kosong ni, banyak beli pada orang ni, apa cerita ni. Ada manusia diukur hasil. Ukuran dia, kejayaan tu mesti orang ramai sampai dinding belakang. Tak. Allah tidak tengok hasil, Allah tengok usaha. Masjid kau usaha tak suruh orang datang? Azan sedap-sedap tak? Imam good looking ke tak? Wangi tak kapet kau? Tempat parking okey ke tidak? Dia akan tanya apa effort kita untuk orang ramai. Kalau kita dah buat yang terbaik, orang tak ramai, Tuhan tak marah kita. Tuhan marah kalau engkau tak usaha. We do the best, let God do the rest.
Sebab itu dalam dakwah tak cerdik kalau orang dia nak tanya berapa hasil ustaz ceramah selama ni, berapa orang masuk Islam. Bukan itu cara bertanya. Yang orang ukur adalah adakah awak buat kerja dakwah ni hari-hari. Itu cara menemu duga. Allah Ta'ala tetap mengangkat Nabi Nuh walaupun umat dia tak ramai kerana usaha dia. Ini beza dengan kita lah. Kalau kita appraisal kita dah hujung tahun ni, kita akan nilai kuantiti penghasilan. Allah dah, dia tengok usaha kita.